Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita dengan baca kitab Fiqhul Manhaji, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan harta pusaka ataupun ilmu faraid, yang mana kita dah baca beberapa tajuk sebagai muqaddimah di dalam ilmu faraid ini, dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung balik di muka surat 1004, yang mana tajuk dia rukun-rukun pusaka. Rukun-rukun pusaka. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rukun-rukun pusaka. Pusaka ada 3 rukun. Pusaka ada 3 rukun. Pertama, orang yang mewarisi harta. Maksudnya dalam rukun pusaka ni, dia tak banyak dia punya rukun-rukun ya. Apa maksud rukun? Benda apa yang kita kata diri perbincangan ilmu faraid ataupun pusaka ni, yang mana dia hanya terdiri daripada 3 pokok ataupun 3 tiang ni, ataupun 3 asas. Betul. Pertama dia adalah orang yang mewariskan hartanya, iaitu si mati yang hartanya boleh diwarisi. Maksudnya perbincangan kita utama sekali berkisar ataupun tentang orang yang meninggal dunia yang ada harta warisan yang boleh diagihkan secara faraid. Contohnya kalau kata dia ada harta tapi dia tak ada dia meninggal dunia tapi dia tak ada harta, sebagai contoh, maka dia tak termasuk dalam rukun faraid ni, sebab dia tak payah bincang dah sebab tak ada harta. Tapi cerita kita ni adalah berkaitan dengan orang tu dia mati ada harta, dan harta tu perlu diagihkan. Dan yang kedua, waris. Maksud waris itu iaitu orang yang ada hubungan dengan si mati melalui hubungan yang akan disebutkan nanti. Maksudnya orang yang menerima harta. Ini maksud dia waris. Siapa yang layak nak menerima harta tu, dia mesti ada hubungan. Hubungan tu nanti kita akan bincang siapa dia yang layak, siapa dia yang tak layak di dalam sampai kepada tajuk dia nantilah. Tapi yang sekarang ni kita nak abang kata rukun tu adalah orang yang mati, orang yang terima waris, yang menerima harta daripada si mati tu. Dan yang ketiga adalah harta yang dipusakai, iaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati selepas daripada kematiannya.
Jadi hak tu rukun dia. Maksudnya dia cerita dia tuan-tuan, yang nak mudah dia, nak faham asas kepada dia punya ataupun rukun kepada perbincangan faraid ni. Yang pertama, orang tu mati, ada harta. Harta tu nak dibagikan kepada waris dia. Cerita dia tu ya. Ilmu faraid ni cerita senang ya. Ada harta, ada si mati meninggalkan harta tu nak dibagikan kepada mereka yang berhak. Tapi yang jadi panjang tu macam mana cerita ilmu faraid ni? Apabila kita nak tahu orang yang berhak tu dia dapat berapa bahagian di dalam harta peninggalan tersebut. Dia tak boleh kita kata ada 10 orang waris yang tinggal, semua kita bagi sama banyak. Dia bukan macam tu. Kalau macam tu cerita dia sampai kat sini senang, habis cerita dia. Tapi bukan macam tu. Sebab ilmu faraid ni, apabila kita dah tahu siapa dia yang layak, kita kena tahu pula berapa mereka layak. Macam tu ya. Ilmu faraid dia cerita dia tu ya. Nanti kalau kita tonton, kita nak faham nanti panjang kita nak mengaji lepas ni cerita dia mudah ya. Asas dia tuan-tuan, pokok perbincangan dia, yang pertama sekali kita akan belajar siapa dia yang layak. Lepas tu berapa dia layak dan macam mana nak bahagikan kepada mereka. Satu ya. Jadi ilmu faraid cerita dia tu je. Jadi apabila kita tengok di dalam kes-kes mahkamah yang duk berlaku ni, kadang-kadang tak jadi masalah tu apabila orang tak mau ataupun dia pun tak tahu cara nak bahagi kepada mereka-mereka yang layak dengan peruntukan yang sepatutnya. Jadi dirujuk kepada mereka-mereka yang layak untuk putuskan. Ataupun pakat bertengkar. Kami nak harta ni bagi sama banyak. Yang lelaki kata mana boleh, ikut kaedah dia kami dapat lebih. Jadi waktu tu kena rujuk kepada mahkamah ataupun kepada mereka-mereka yang berautoriti lah untuk nak cerita berkenaan dengan persoalan yang diajukan berkenaan dengan faraid ni. Okey, jadi selesai perbincangan kita sebenarnya 3 benda ni ya. Okey, harta si mati, mula-mula si mati yang meninggalkan harta, waris dan harta. Jadi setiap perbincangan kita nanti ada kaitan dengan ketiga-tiga ni je. Okey, sebab-sebab pusaka. Jadi kita nak tahu pula apa maksud pusaka dan apa sebab-sebab dia. Maksudnya sebab tu apa dia? Sebab dia boleh mewarisi harta. Itu maksud sebab. Maksudnya pasal apa si A mati, saya tak dapat apa? Pasal apa si A mati contohnya, anak dia dapat. Tu maksudnya anak dia ada sebab, alasan kenapa dia layak dapat lah. Jadi yang sebab tu yang kita nak bincang lagi. Sebab dari segi bahasa Arab bermaksud sesuatu yang dapat mencapai sesuatu yang lain. Dengan adanya satu alasan, satu sebab, maka berlakulah sebab yang lain. Daripada segi istilah bermaksud sesuatu yang mewajibkan kewujudan sesuatu yang lain atau sesuatu yang mewajibkan ketiadaan sesuatu yang lain. Senang cerita, sebab ni kita kata bahasa mudah dah tuan-tuan, yang mana ada benda tu maka menyebabkan ada benda yang lain. Maka kita kata dalam ilmu warisan ni, oleh sebab ada sifat-sifat tertentu kepada si A, maka dia layak untuk mendapat harta pusaka. Itu maksud sebab. Sebab apa? Kita kata dia sakit. Sebab dia accident contohnya. Maka accident itu, berlakunya accident tu, maka menyebabkan berlaku kesakitan yang ada kepada orang tersebut. Jadi maksudnya sebab tu, berlaku satu perkara, maka dia bertindak adanya satu perkara yang lain diasaskan daripada perkara tersebut. Ni cerita dia dalam bahasa tuan-tuan, nak bagi cerita habaq kata mudahnya. Sebab tu yang kita fahamlah apa alasan kenapa benda tu ada. Disebabkan ada perkara-perkara berikut lah. Jadi benda tu yang kita nak bincang sekarang ni. Definisi pusaka dari segi bahasa Arab, al-mirath itu dan al-irth itu
mempunyai maksud yang sama. Miras dengan al-irs tu dia maksud dia sama. Dua perkataan yang maksud dia sama. Iaitu dia ada dua maksud kat situ. Yang pertama maksud dia adalah kekal. Ini dari sudut bahasa lah. Kekal ataupun perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada seorang yang lain. Itu dari sudut bahasa. Maksudnya dari sudut penggunaan orang Arab, kalau kata tak merujuk kepada ilmu faraid pun, kalau kata sebelum Islam kita kata kalau kata irs tu apa dia? Yang pertama dia guna untuk satu yang kekal, nanti kita tengok. Dan yang kedua maksudnya pindah satu benda kepada benda yang lain, itu dipanggil warisan ataupun al-irs. Contohnya macam kita kata pindah milik. Kita ada kereta tu kita pindah milik pi ke contohnya adik kita ke kawan kita ke, itu dipanggil sebagai al-irs juga. Walaupun kita kata tak sama definisi ni, tapi penggunaan orang Arab sebelum ni macam itulah. Tapi bila mai kita tengok definisi dari sudut agama Islam kita ataupun dari sudut fiqh kita, dia berbezalah. Dan apabila kita sebut dalam ilmu faraid, penggunaan yang sepatutnya kita guna pakai adalah daripada sudut agama ataupun sudut fiqh kita. Al-irs juga digunakan dengan makna harta yang diwarisi atau warisan. Daripada segi bahasa Arab, ia bermaksud asal atau baki. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan kamu makan harta pusaka secara rakus, sama ada halal atau haram. Begitu juga dengan dalam sabda Nabi SAW, ibqau ala masyairikum fa innakum ala irsi abikum Ibrahim. Teruslah berada di tempat-tempat wakaf kamu itu, kerana sesungguhnya kamu memang menepati pusaka moyang kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya mengikut agama asal dan saki-baki peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, hari ni kita cerita panjanglah sebab dia lebih kepada penggunaan bahasa Arab. Jadi maksud mengikut agama kita, iaitu dalam fiqh kita. Sorry. Okey, maksud dari sudut ilmu fiqh kita, iaitu pusaka menurut istilah syarak ialah hak milik yang boleh dibahagikan kepada orang yang berkelayakan selepas kematian pemiliknya. Nak cerita warisan ni apa dia? Warisan ini adalah kita memindahkan hak milik daripada si mati tu, dibahagikan kepada orang yang berkelayakan selepas daripada kematian pemiliknya, sama ada kerana hubungan kekeluargaan atau seumpamanya seperti hubungan perkahwinan dan walak. Jadi dia nak abang apa? Jadi kalau kita nak faham lepas ni tuan-tuan, ilmu faraid tu ilmu apa? Dia cerita pasal apa? Apa definisi miras ataupun warisan dalam agama kita? Kita faham adalah miras ini, warisan ini adalah kita kata membahagi apa? hak milik yang boleh dibahagikan kepada orang yang berkelayakan daripada harta si mati selepas daripada kematian dia. Yang mana mereka ini berkelayakan disebabkan ada hubungan seperti perkahwinan, kekeluargaan ataupun dengan walak. Walak ni kita bincang ni. Okey. Okey, sebab-sebab pusaka ada 4. Sebab-sebab pusaka. Yang pertama sekali, ni nak cerita ni. Nak cerita kita sebab tadi tu. Pasal apa layak. Orang nak sebut, kalau kata kita nak cerita bahasa kita ni, logat kita ni, pasal apa dia layak dapat harta. Pasal apa orang lain tak dapat. Dia ada 4 alasan ataupun 4 sebab. Pertama sekali, kerana ada hubungan kekeluargaan. Iaitu hubungan keturunan, iaitu hubungan kekeluargaan
ia diwarisi oleh ibu bapa si mati dan orang yang ada hubungan dengan mereka berdua, seperti adik-beradik lelaki dan perempuan si mati dan anak-anak kepada adik-beradik lelaki si ibu sebapa atau sebapa si mati. Okey, dia kata pertama sekali yang menyebabkan seseorang tu boleh menerima warisan adalah disebabkan ada hubungan kekeluargaan. Dia nanti kita akan cerita tuan-tuan. Kita akan cerita secara detail siapa dia yang ada hubungan kekeluargaan ni. Cuma dia nak mudah faham, dia ada kaitan dengan ibu ayah kita. Maksudnya biasanya hak yang ada hubungan kekeluargaan ni, hak layak ni, dia ada beberapa orang dan mereka ini ada hubungan kekeluargaan dengan yang ada hubungan, kita kata dia ada asal ataupun ada dia punya punca dia tu mai daripada ibu dan ayah kita, ataupun kita punya apa kita panggil macam silsilah kita lah, dia main tu. Contohnya macam mana? Contohnya kita kata ibu dan ayah. Ibu dan ayah ni waris kita lah, sebab ni asal kita. Jadi atas kepada mereka, Tok dan Tok Wan ni okey dapat. Maksudnya dia naik ke atas macam tu. Dan sabda lagi yang disebabkan oleh mak dan ayah ni, kita ada hubungan dengan mereka. Pertama sekali abang dan kakak kita. Sebab apa? Sebab contohnya ayah duduk atas ni, jadi kita akan pi melalui mereka pi kepada kakak dan abang kita. Maka mereka ini akan ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Okey, kalau kata kita tengok sabda lagi yang ada hubungan dengan kita yang layak untuk menerima warisan. Contohnya kita kata anak abang kita. Anak abang kita tu dia melalui siapa dia? Melalui ayah dengan mak kita juga. Jadi dia mai sini, dia mai kepada abang kita, anak dia. Sabda lagi yang layak, contohnya kita kata anak kita. Anak kita dia akan satu line dengan tak ada masalah lah, asal dia ada mak dan ayah kita jugalah. Jadi itu dari sudut kekeluargaan. Hari saja saya cerita je, tapi nanti kita akan cerita secara detail siapa dia yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan mereka layak untuk mendapat harta pusaka. Dan nanti tuan-tuan, kita akan ulang tu berkali-kali biar kita ingat betul-betul. Sebab apa? Bila kita ingat siapa dia yang dapat dan berapa dia dapat, kita dah hampir faham 60% daripada ilmu faraid. Siapa dia dapat dan berapa dia dapat, insya-Allah kita akan mudah faham. Nah, kalau dia benda tu cuma kita kena perhati dan beringat ya. Pusaka juga diwarisi oleh anak-anak dan orang yang ada hubungan dengan mereka, seperti anak-anak lelaki dan perempuan si mati dan cucu-cucu lelaki daripada anak lelaki dan perempuan si mati. Nanti kita akan cerita secara detail lah. Maksudnya dia nak habaq apa? Dia nak habaq kata, sebab pertama orang mendapat warisan adalah disebabkan oleh apa? Oleh kekeluargaan ataupun kita kata keturunan kita. Satu keturunan. Nah, itu. Dan yang kedua, sebab yang kedua, kenapa seseorang itu mendapat harta warisan adalah disebabkan oleh perkahwinan. Maksud perkahwinan ataupun kat sini pernikahan ialah hubungan perkahwinan yang sah. Walaupun mereka tidak sempat bersetubuh atau berkhalwat, kedua-dua suami isteri berhak mewarisi pusaka pasangannya. Dia, kalau kata orang ni lepas-lepas akad, contohnya lepas-lepas akad, tiba-tiba dalam perjalanan balik itu accident, si suami mati, maka isteri tetap layak untuk mendapat harta pusaka. Sebab apa? Sebab yang utama dan penting yang melayakkan dia dapat harta pusaka tu adalah kerana perkahwinan. Jadi dalam apa kitab ni tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan perasan apa pentingnya perkataan khalwat kat situ tu. Mana dia tu? Iaitu yang walaupun mereka tidak sempat bersetubuh atau berkhalwat. Pasal apa khalwat tu penting? Sebab dalam perbincangan fiqh tuan-tuan, dalam mazhab apa nama Hanafi atau Maliki, depa beranggapan bahawa walaupun seseorang itu dia kahwin, dia tak sempat bersama dengan, maksud bersama ni maksudnya dia tak sempat
bersetubuh dengan isteri dia, tetapi dalam masa yang sama dia sempat berkhaluat. Maksudnya dia duduk dalam rumah, tak ada siapa duduk orang tu. Maksudnya dia pun orang kan. Walaupun dia tak buat apa, maka hukum dia tu lebih berat daripada orang yang hanya akad nikah. Maksudnya dia ada berbeza hukum lah. Jadi sebab tu dimasukkan perbincangan khaluat itu, walaupun dia tak sempat khaluat, tetapi dalam mazhab lain lah. Tapi cuma kita nak cerita kata pasal apa dia sebut khaluat itu, sebab ada perbincangan dia dalam ilmu fiqh. Tapi kita tak mahu cerita panjang lah. Cuma kita nak abang depa letak perkataan khaluat tu bukan saja-sajalah. Mereka juga berhak mewarisi pusaka ketika iddah talak raj'i. Walau bagaimanapun, maksudnya kalau kata seseorang isteri tu dia diceraikan oleh suami dia dan dalam tempoh iddah, maksud iddah talak raj'i ni iddah yang terhasil kan. Iddah ni dia ada dua sebab. Yang pertama disebabkan oleh perkahwinan, yang perceraian. Yang kedua disebabkan oleh kematian. Tapi ni cerita dia, si suami ni dia menceraikan isteri dia, kemudian dalam tempoh iddah itu si suami itu meninggal dunia, maka si isteri akan mendapat harta pusaka. Nanti kita bincang detail dia. Walau bagaimanapun, suami atau isteri tidak boleh mewarisi pusaka pasangannya jika pernikahan mereka tidak sah. Maksudnya kalau kata depa kahwin, maksudnya macam asalnya tu depa kahwin, depa akad nikah, tapi bila mai satu tempoh rupa-rupanya pernikahan depa ni tak sah. Maksud tak sah tu macam mana? Contohnya dia tengah lepas-lepas akad nikah tu baru dia tahu kata rupanya yang si isteri ni dia masih belum bercerai secara pasti. Maksudnya dia masih ada iddah ke, ataupun dia masih belum kita kata keputusan itu masih belum terpisah secara sah dengan suami lama dia. Kemudian dia buat akad baru, maka akad baru ni tidak sah. Maka ketika itu kalau kata si suami ni mati ataupun si isteri ni mati, ataupun laki ataupun suami itu mati, tak ini suami isteri lah sebab dia tak sah, maka tak dapat waris daripada salah seorang daripada keduanya. Contoh pernikahan yang tidak sah ialah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali. Maksudnya dia perkahwin tapi tak ada saksi, tapi tak ada wali. Maka pernikahan tersebut tidak sah. Termasuklah yang tidak sah itu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni yang mana yang banyak dibuat oleh orang Iran lah, yang Syiah. Kemudian ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-wala. Al-wala. Apa maksud al-wala ini? Dari sudut bahasa Arab bermaksud hubungan kekeluargaan. Tapi itu dari sudut bahasa je lah. Tapi kalau kata istilah dalam ilmu faraid ni, al-wala itu adalah maksud ialah hubungan pembebasan hamba, iaitu hubungan asabah. Asabah ni tuan-tuan tak faham ni, buat tak tahu, saya tak jumpa lah. Asabah ni nanti kita akan jumpa lah dalam perbincangan kita yang seterusnya nanti. Apa maksud asabah tu? Nanti kita akan ceritakan. Yang disebabkan oleh jasa pembebas kepada hamba yang dibebaskan. Kita baca dulu. Dengan hubungan ini, bekas hamba itu akan diwarisi oleh pembebasnya, sama ada lelaki ataupun wanita. Seterusnya oleh ashabah bin nafsi kepada pembebas itu. Jadi dia macam ni, ada seorang hamba. Jadi hamba ni kalau kata ikut dalam hukum Islam tu tuan-tuan, dia tak boleh memiliki harta. Harta yang dia ada adalah harta milik tuan dia. Jadi kalau kata dia pergi kerja mana-mana, dia dapat contohnya RM100. RM100 tu mestilah diserahkan kepada tuan dia. Sebab apa? Sebab apa saja dia macam ni lah, macam dia istilah hamba ni, dia macam harta lah. Maksud harta ni, contohnya kita ada hamba, apa saja hamba tu buat dia adalah untuk kita, kecuali kalau kata tuan dia izinkan, maka tak ada masalah lah. Okey, cerita al-wala ni, dia adalah tuan dia bebaskan dia. Tuan dia
ataupun siapa-siapa lah beli hamba tu dan merdekakan dia. Jadi bila dia merdekakan ataupun si tuan ni bebaskan, jadikan dia sebagai merdeka, maka hamba ni tidak ada lagi tuan, dan hamba ini dia seperti orang biasa. Dia seperti orang biasa dan dia tak boleh panggil hamba lah. Dia jadi orang biasa. Dan al-wala' ni adalah apabila si hamba yang bekas hamba tu mati, maka antara pewaris yang layak menerima harta tersebut adalah yang membebaskan dia tadi. Pasal apa dia dapat sebagai jasa baik kepada hamba tersebut, kerana satu ketika dulu orang ini pernah membebaskan dia. Itu masuk al-wala'. Tapi kita kena tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa al-wala', hubungan bekas hamba dengan pembebasnya adalah satu hubungan yang sama seperti hubungan keturunan. Walau bagaimanapun, bekas hamba tak boleh mewarisi harta pembebasnya. Tapi dia kata, kalau kata contohnya si A ni dia bebaskan si B. Dulu si B ni hamba, si A ni yang bebaskan dan merdekakan dia. Jadi apabila si A mati, si B ni tak dapat apa. Tapi kalau kata si B mati, si A dapat. Faham tak tuan? Maksudnya apa? Maksudnya hak yang membebaskan tu saja yang dapat. Tapi dia kalau dia mati, pembebas yang membebaskan tu kalau mati, yang hak bekas hamba tu tak dapat apalah. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam. Apabila seorang Muslim mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya berdasarkan sebab-sebab pewarisan di atas, maka kalau kata ada seorang Muslim mati, lepas dia mati tu cari-cari siapa yang hak nak menerima harta warisan tu, tak jumpa. Hak tiga yang pertama tak jumpa. Hak tiga yang pertama tu tak ada. Siapa dia tiga pertama? Siapa dia tuan? Hak tiga pertama tadi, yang hak layak untuk mendapatkan harta warisan, siapa dia? Yang pertama adalah disebabkan oleh keturunan. Dia tak nak keturunan, maksudnya anak tak ada, bapa tak ada, mak tak ada, kakak tak ada, adik tak ada. Kemudian cari pula, adakah dia ni ada isteri? Maksudnya sebab yang kedua dia disebabkan oleh perkahwinan. Jadi perkahwinan, ada tak isteri dah? Tak ada. Adakah dia baru talak isteri dia, ceraikan dia? Tak ada. Okey. Maka dia cari, tak ada. Cari yang sebab ketiga. Apa sebab ketiga? Adalah al-wala'. Adakah dia pernah dibebaskan oleh seseorang? Adakah dia ni asal hamba? Tengok, bukan dia. Dia adalah orang merdeka daripada kecil lagi. Kemudian maka kalau ketiga-tiga ni tak ada, dia pi kepada yang keempat, iaitu Islam. Apabila seseorang Muslim itu mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya berdasarkan sebab-sebab perwarisan di atas, maka harta peninggalan hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Ini hukum asas, hukum awal dulu. Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka kallan fa ilayya wa man taraka malan faliwarasatihi wa ana warithu man la waritha lahu aqilu lahu wa adithuhu. Siapa yang mati meninggalkan ahli keluarganya, maka urusan mereka terselah kepadaku. Siapa yang mati meninggalkan harta, maka ia adalah hak para warisnya. Aku adalah pewaris bagi siapa yang tiada pewaris. Akulah yang akan membayar diatnya dan mewarisi hartanya. Sememangnya dimaklumi, Nabi SAW tidak pernah mewarisi sebarang pusaka untuk dirinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW kata, bagi siapa yang tak ada waris, maka warisan dia untukku. Maksud untukku Rasulullah SAW itu bukan untuk peribadi tetapi adalah untuk umat Islam. Sebaliknya, baginda membelanjakan harta untuk kepentingan umat Islam. Umat Islam mewarisi harta si mati sebagaimana asabah yang mewarisi harta pusaka si mati. Dengan ini, pemerintah hendaklah menyerahkan harta si mati yang tiada pewaris kepada Baitul Mal.
atau memberikannya kepada siapa yang dikehendaki berdasarkan kenyataan di atas, iaitu Baitul Mal hendaklah didahulukan kepada rod dan zawil arham. Okey, dia kata kat sini Baitul Mal hendaklah didahulukan. Maksudnya kita lepas cerita dah tuan-tuan macam ni. Lepas ada orang tu mati, cari-cari tiga hak yang pertama, sebab pertama tak ada. Bila tiga sebab pertama tak ada, dia ada tiga sebab yang kedua yang boleh kita tengok kepada siapa yang kita nak bagi. Pertama Baitul Mal, yang kedua dipanggil Ar-Rad. Ar-Rad ni dia akan adalah dia punya agihan dia nanti kita akan cerita. Dan yang ketiga adalah kepada zawil arham ataupun kaum kerabat hak lain yang tak dapat. Contohnya macam mana? Contohnya macam anak kepada kakak kita. Anak kepada kakak kita tak dapat. Jadi apabila ni dia dipanggil zawil arham. Jadi kalau kata ikut pandangan yang pertama ni, selepas daripada orang tu mati tak ada waris dia, maka dia kena bagi kat Baitul Mal. Dan Ar-Rad dengan zawil arham ni tak boleh dapat. Nanti kita bincang sabda zawil arham tu. Tapi ada pandangan para ulama mutaakhir mazhab Syafi'i tentang Baitul Mal. Dia kata para ulama mutaakhir mazhab Syafi'i, maksudnya ulama-ulama yang kebelakangan ni, mengeluarkan fatwa bahawa tidak perlu menyerahkan harta pusaka kepada Baitul Mal. Kerana syarat Baitul Mal boleh mewarisi harta pusaka ialah ia diurus tadbir dengan baik. Maksud diurus tadbir dengan baik ialah harta pusaka dibelanjakan menurut yang dibenarkan syarak. Jadi yang kita kata ulama yang terkini ni kata ikut mazhab kita yang terbaru, tak payah bagi kat Baitul Mal lah, sebab Baitul Mal lah ni dia tak diurus dengan baik. Maksudnya ada kita kata ketirisan dan sebagainya, maka tak payah bagi kita. Di malangnya Baitul Mal kini tidak tersusun dan tiada harapan untuk disusun dengan baik. Keadaan ini mungkin berterusan hingga Nabi Isa AS diturun kelak. Jadi ini pandangan mereka lah. Tapi tuan-tuan, kalau kita di Malaysia ni, kita kena ikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan kita lah. Orang yang Majlis Agama Islam tetapkan macam mana, diagihkan kepada zawil arham ke, ataupun menggunakan kaedah rad ke, ataupun diletakkan di Baitul Mal. Maksudnya tuan-tuan, ni cerita kita tak tahu nak bagi ke siapa ni, sebab kawan tu mati dia tak tinggal ahli warisan. Si A mati, tak ada anak, tak ada siapa-siapa yang boleh ambil. Jadi nak bagi siapa? Hal tu yang akan dibincang, dan saya rasa di dalam negara kita dia ada dia punya kaedah dia sendirilah. Jadi kita perlu tengok kepada kaedah tu untuk kita laksanakan. Tak boleh kita buat sendirilah. Oleh itu mereka berpendapat harta pusaka ini perlu dikembalikan kepada ashabul furud, waris-waris yang mewarisi si mati secara fardu. Contohnya fardu ni tuan-tuan, yang kalau kita tuan-tuan bisa dengar dalam urusan pengagihan harta ni, yang 1/2, 1/3, 1/6, 1/8 itu dipanggil furud. Maksudnya dibagikan secara ditetapkan. Farad ni maksudnya yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ni lah, orang tu mati, dalam ikut pandangan ni lah, orang tu mati, dia mati ada dia tinggalkan harta dia 1 juta. Kalau ikut pandangan hak pertama tadi, kalau kata si mati tu dia ada anak seorang, anak perempuan pula tu. Jadi anak perempuan ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan harta untuk dia hanya setengah. Kalau kata dia seorang. Kalau kata dia 2 orang, maksudnya ada kakak dia ataupun adik perempuan dia, dia akan mendapat 2/3. Depa 2 orang ni kongsi, dia boleh 2/3. Okey. Kalau kata depa tak ada orang lain dah, ikut pandangan yang pertama ni, dia dah ambil setengah, maka setengah lagi kena letak dekat Baitul Mal.
Sebab apa? Sebab hak dia menyatu ya. Tapi kalau ikut pandangan yang kedua, dia kata kalau kata apa nama si mati ni, dia mati, dia tinggalkan anak seorang saja dan dia dah ambil dah 1/2, maka hak baki pun akan dibagi kepada dia. Sebab apa? Sebab Baitul Mal tak layaklah terima, sebab Baitul Mal tak diurus dengan baik. Itu zaman dululah. Waris-waris yang mewarisi si mati secara farad selain suami isteri. Suami isteri dia sekretariat lain lah, dia tak boleh. Sekiranya mereka tiada, maka ia diserahkan kepada zawil arham. Maksudnya kalau kata tengok si anak ada, dia ambil semua. Kalau kata si anak tak ada, yang ada isteri saja, isteri ambil 1/4, yang baki itu dibagi kepada adik-beradik yang lain. Dengan ini, kebanyakan ulama masa kini tidak menyebut Baitul Mal sebagai pewaris mereka. Jadi zaman lah, mereka tak anggap Baitul Mal sebagai pewaris dah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Rahabi, yang lebih dikenali sebagai Ibnu Muwaffaqiddin, menyebut dalam nazamnya yang dinamakan Ar-Rahabiyah. Dalam kitab Faraid ni tuan-tuan, dia ada satu kitab yang nama dia Matan Rahabiyah. Matan Rahabiyah ni, pengarang kitab dia adalah Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Rahabi ni lah, yang mana dia buat macam kita kata bentuk-bentuk susunan syair tu, yang mana dia cerita semua tajuk faraid dalam tu. Sebab-sebab mewarisi pusaka manusia ada 3. Setiap satunya menyebabkan tuannya mewarisi pusaka, iaitu pernikahan, wala dan keturunan. Selepas itu tiada lagi sebab lain bagi pusaka. Jadi Imam Ar-Rahabi juga tak masukkan Baitul Mal ni sebagai salah satu daripada penerima harta warisan. Okey. Jadi kita faham dah bahawa yang menyebabkan orang itu menerima harta warisan ada berapa tuan-tuan? Ada berapa? Sekarang ni 3 lah. Kalau dulu 4. Pertama sekali dia disebabkan oleh keturunan ataupun kekeluargaan. Yang kedua oleh pernikahan, maksudnya suami ataupun isteri. Dan yang ketiga oleh sebab al-wala, iaitu pembebasan harta. Dan yang keempat kalau kita nak masukkan adalah Baitul Mal ataupun Islam. Okey, jadi mudah ya. Cerita dia hari ni panjang-panjang ada cerita. Kita nak abang tu lah. Sebab pernikahan, sebab warisan ni ada 4. Keturunan, perkahwinan, al-wala iaitu membebaskan hamba, dan yang keempat adalah Baitul Mal. Dalam bahasa mudah dia Baitul Mal lah. Tapi Baitul Mal itu sejak ulama kebelakangan ni tidak lagi menganggap dia sebagai penerima, maka tinggallah 3. Okey. Jadi sakatlah mudah tak tuan? Mudah aja guna. InsyaAllah tak ada masalah kot. Jadi dia punya perbincangan dia sakatlah, tak rasa tak ada masalah lagi. Kemudian insyaAllah pada bulan depan kita akan masuk kepada penghalang pusaka. Maksud penghalang pusaka ni, dia adalah sesuatu yang menghalang. Ada sebab dekat dia. Contohnya penghalang ni maksud dia apa? Saya cerita siap makna penghalang tu. Maksud dia kawan tu dia ada sebab untuk dia menerima harta pusaka ni. Dia layak terima. Tapi ada sebab-sebab penghalang yang boleh menyebabkan dia tak dapat harta pusaka tu. Itu nanti kita akan bincang pada bulan depan lah. Jadi insya-Allah penghalang ni dia ada 3, lebih kurang tu jugalah. Nanti kita akan bincang secara terperinci. Dan lepas tu baru kita akan masuk kepada pewaris lelaki dan perempuan. Jadi kita dah mudah kan? Masa tak mudah ya dalam faraid ni. Pertama sekali kita nak cerita sabda yang layak. Yang kita baca ni sabda layak lah. Kemudian kita akan cerita depa layak tu, sabda detail yang mereka yang layak tu. Siapa pewaris ni? Nanti kita baca satu-satu pewaris. Lepas tu kita akan baca pula berapa daripada dapat. Okey, lepas daripada dapat macam mana susunan dia? Lepas tu kita akan buat contoh-contoh dia insya-Allah. Maka waktu tu kita rasa mudah dia. Al-Faraid ni mudah kan, tapi kita kena ingatlah
Jadi insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai kadar ni. Kita berhenti dekat apa nama sebab-sebab dia. Bulan depan insya-Allah kita akan masuk kepada penghalang pusaka 5 hari bulan November. Al-Walaq tak ada dah zalan ni. Tinggal 2 je. Betul? Sebab apa? Sebab Al-Walaq ni kan dah perhambaan dah tak ada dah. Maka yang baki tinggal 2. Apa itu siapa yang tanya yang berkenaan dengan ahli keluarga yang ni? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada tak apa, nanti kita cerita waktu dia. Apa saya hari tu tak jawab tu. Sebab saya nak tahu apa yang ditetapkan oleh apa undang-undang Malaysia tu. Jadi hari ni kita tanyalah tadi kawan saya yang bekerja sebagai peguam syari'i ini. Dan insya-Allah nanti kita akan cerita waktu main nantilah. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai kadar ni. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Dan sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.